saya sebagai panel yang keempat ini mencelah sedikit untuk melihat catatan rehlah ini sebagai satu daripada sumber sejarah. Jadi bagi orang sejarah, catatan rehlah ini merupakan satu daripada sumber ataupun rujukan yang boleh kita ambil ataupun kita jadikan base atau bahan untuk melihat peristiwa di sesuatu yang berlaku sezaman dengan ataupun pada masa rehlah itu dicatat. Jadi catatan ini ataupun sekarang ini kita sebut sebagai travel naratif ke travel log ke catatan pengembaraan ke, dan kita lihat di sini dia lebih merupakan satu catatan atau mengenai pengembaraan seseorang atau mengenai tempat dia, mengenai perjalanan dia yang ditulis pada masa tersebut dan akhirnya menjadi sumber sejarah, sumber kepada sejarah masa-masa peristiwa itu berlaku. Dan dalam sejarah Islam kita dapati tradisi ataupun penghasilan kitab-kitab rehlah ini begitu banyak dan begitu dihasilkan dan kemudiannya dia menjadi sumber sejarah kepada zaman tersebut. Jadi saya ada baca sama ada catatan rehlah ini ditulis oleh pengembara tersebut ataupun juga kalau pengkaji barat menyebutnya sebagai ghostwriter. Antaranya seperti Rehlah Ibnu Battutah, mereka menggelarkan Ibnu Juzai Al-Kalbi itu sebagai ghostwriter, ataupun Marco Polo, seorang pengembara Itali yang mengembara sehingga ke China juga ada ghostwriter dia sebab mereka ini bukan menulis sendiri catatan rehlah mereka. Dan kita lihat di sini banyak catatan-catatan sejarah. Saya mengambil contoh sebelum kita pergi kepada tu yang boleh menggambarkan pengembaraan ataupun kehidupan semasa yang sezaman dengan pengembara ini. Antaranya seperti saya tak reti nak sebut ni pengembara Parsi ini, Nasir Khusrau, kita sebut ikut ejaan je, abad ke-11, Ibnu Jubai abad ke-13, Ibnu Battutah abad ke-14, dan kita ada seorang lagi pengembara dari dunia timur iaitu Zheng He, General Zheng He daripada negara China. Dia mengembara pada abad ke-15. Jadi kalau kita hendak meninjau kehidupan masyarakat pada abad-abad ini, kita boleh pergi kepada catatan rehlah tersebut. Tapi seperti mana yang kita lihat tadi, seperti mana apa yang berlaku dalam catatan rehlah kisah pelayaran Abdullah tadi, kita boleh lihat macam mana gambaran Abdullah terhadap kehidupan masyarakat kampung. Jadi banyak kritik-kritik yang dikemukakan kepada Abdullah, dan sebab itulah bila kita melihat catatan rehlah ini, kita kena lihat siapa yang menulis, sebab apa dia menulis, tujuan apa dia menulis, dan latar belakang masa, latar belakang dia dari mana dan sebagainya, untuk melihat sejauh mana catatan yang dibuat itu boleh menggambarkan zamannya dan juga dibantu dengan catatan-catatan yang lain. Ini adalah kalau kita lihat di sini kisah pelayaran Abdullah tadi, dia memberi gambaran yang dia mengkritik dan sesuatu itu, situasi semasa itu mengikut pandangan dia. Dan sebab itulah kalau ada sumber lain yang boleh membantu dan kita boleh memahami dia datang daripada mana. Jadi di situlah ada setengah pengkaji meragui sastra adab kitab rehlah yang ditulis. Dan seterusnya kita lihat di sini sebenarnya catatan pengembara ini boleh kita katakan dia menjadi sumber sejarah kerana dia merupakan catatan semasa ataupun catatan orang yang mengalami atau melihat sendiri peristiwa tersebut. Maknanya eyewitness, tapi biasanya kita lihat di sini pengembara itu melawat ke tempat yang asing
dan dia memberi interpretasi sendiri ataupun memberi pengamatan sendiri tempat mengenai kelakuan masyarakat, mengenai apa yang dilihat ini berdasarkan pada perspektif mereka. Jadi ada pengkritik yang mengatakan bahawa kemungkinan pengembara ini tidak boleh memberi gambaran sebenar kerana dia baru melihat tempat tersebut. Dia baru tengok pelakuan tersebut yang mungkin bagi dia aneh. Mungkin apa kalau kita lihat di sini mengenai soal kebersihan yang disentuh oleh Abdullah Munshi tadi. Jadi sebenarnya saya cuma hendak berkongsi pengalaman mengenai menjadikan kitab Rihlah ini sebagai sumber sejarah untuk kita melihat macam mana peristiwa ataupun perkara tersebut telah berlaku pada zaman di mana pengembara itu mengembara ke tempat tersebut. Jadi sebabnya di sini catatan Rihlah ini memang dianggap sebagai primary sources untuk kita melihat kerana peristiwa itu dicatat pada masa perkara itu berlaku dan orang yang melihat peristiwa tersebut ataupun mengalami peristiwa tersebut. Dan antaranya ialah saya nak cerita, saya sebenarnya nak kongsi je ni mengenai pengalaman saya terjebak dengan Rihlah Ibn Battutah ini. Macam mana saya boleh menjadikan ataupun boleh melihat Rihlah Ibn Battutah. Dia sebenarnya satu benda yang saya nak korek sebab saya tak selepas itu saya tidak mengembara seperti Ibn Battutah. Saya tidak mengambil roh ataupun inspirasi beliau mengembara. Dan sebenarnya apa yang saya nak kongsi hari ini ialah peristiwa ataupun pengalaman yang berlaku ketika saya rasa macam sama-sama mengembara dengan Ibn Battutah. Itu kira-kira pada tahun 1991 dan 92 semasa saya menyiapkan latihan ilmiah untuk sarjana muda saya, dan kebetulan tahun ini adalah tahun 2021, iaitu kira-kira 29 tahun yang lepas, iaitu sama sahaja masa dengan masa yang diambil oleh Ibn Battutah untuk mengembara daripada Tonjah dan kembali semula ke negara asalnya, iaitu selama 29 tahun. Tapi pengembaraan saya bersama Ibn Battutah ini terputus bila habis latihan ilmiah saya tidak memilih bidang ini, tetapi sebaliknya tinggal tetap di Malaysia kerana bidang kajian saya selepas itu adalah Malaysia. Jadi itulah saya sedikit sebanyak kalau kita lihat di sini saya nak kena review balik, baca balik tentang Ibn Battutah ini yang menyebabkan rasanya macam lost je. Tapi pengalaman saya membaca kisah Ibn Battutah ini sebenarnya telah memberi pengalaman yang sangat hebat, yang telah saya rasa selesai saja saya membaca Rihlah Ibn Battutah, saya dapat mengetahui sejarah abad pertengahan dari apa yang berlaku daripada Tonjah dan juga mengikut pengembaraannya sehinggalah melewati kepulauan alam Melayu dan seterusnya ke China, dan seterusnya kita lihat dia kembali semula menyusuri negeri-negeri yang pernah dia lawati sehinggalah dia kembali semula ke Afrika Utara, yang mana akhirnya peristiwa ini kalau kita lihat di sini dia kembali pada 1349 ke Afrika Utara, dan bila dia lihat dah tak ada dah mak dengan ayah dia dah meninggal dunia, dan dia kemudiannya meneruskan semula pengembaraan dia, kemudiannya ke Andalus dan kemudiannya ke Afrika Barat iaitu ke Mali, dan kemudiannya balik semula pada 1354 apabila mendapat perintah daripada Sultan Banu Marin pada ketika itu iaitu Sultan Abu Inan, yang mana telah memintanya untuk menceritakan pengembaraannya kepada Ibn Juzai Al-Kalbi, yang mana kalau kita lihat akhirnya terhasillah Rihlah Ibn Battutah. Dan kita lihat di sini dia mengambil masa selama 2 tahun, yang mana merupakan satu kerja yang begitu yang dibuat dengan penuh komitmen, dan kita lihat di sini dan mengandungi maklumat yang sangat berharga yang boleh kita jadikan dia ataupun memang betul lah kalau kita lihat di sini
catatan rehlah ini merupakan sumber kepada sejarah apa yang berlaku pada zaman tersebut. Jadi bila kita baca, kita start mengembara dengan Ibnu Battutah daripada Tanjah pada 1325, kita boleh merasai Ibnu Juzai Al-Kalbi berjaya mengolahnya menjadi begitu hidup dalam kisahnya tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, asal tujuan Ibnu Battutah mengembara ini nak tunai haji, nak lanjutkan ilmu ke sebelah timur. Jadi tetapi kemudiannya timbul pula niat dia selepas itu untuk melihat dunia di luar sana, dan akhirnya berlakulah pengembaraan dia ke Asia Tengah, ke Afrika Timur, ke selatan semenanjung Tanah Arab, ke India, ke Kepulauan Melayu dan ke China. Dan kemudiannya beliau apabila kembali semula ke Afrika Utara, dia ke Andalus dan Afrika Barat. Istimewanya rehlah Ibnu Battutah ini, dia menceritakan pengalaman, pemerhatian dan apa saja yang dilihatnya dalam perjalanan tersebut. Dan kalau kita lihat, walaupun ada kalanya catatan beliau agak mengelirukan, tetapi dia tidak mencacatkan maklumat-maklumat lain yang ada yang menggambarkan situasi umat Islam pada abad pertengahan. Memang kalau Dr. Firuz kata catatan rehlah, adapun rehlah ini menyeronokkan, memang menyeronokkan bila kita baca pengembaraan tersebut, dan olahan para penulis ini menjadikan kita seolah-olah mengembara. Kalau Ibnu Battutah ni, saya baca dia berjalan, dia keluar daripada Tanjah dengan bersendirian, meninggalkan orang-orang, keluarga yang disayangi. Kita boleh dapat gambarkan merentasi padang pasir sendirian dengan menaiki donkey, dia kata orang baral ke apa benda. Dan akhirnya secara beransur-ansur dia berpeluang untuk menemui kafilah-kafilah, dan kemudiannya mereka bersama-sama untuk pergi mengembara, meneruskan perjalanan untuk mencapai matlamat masing-masing. Dan dari situ kita boleh baca macam mana travel dia, macam mana perjuangan dia untuk meneruskan perjalanan dengan pelbagai peristiwa yang berlaku. Jadi kalau kita lihat di sini, memang betul rehlah Ibnu Battutah ini adalah jendela dunia Islam pada abad ke-14 Masihi. Kita boleh baca dan melihat begitu banyak benda yang boleh kita pelajari, dan dengan hanya membaca rehlah Ibnu Battutah, dan kita akan sebabnya kita baca itu dengan begitu orang kata minat ataupun dengan keterujaan untuk melihat apa yang berlaku, kita boleh mengambil input yang sangat banyak. Contohnya bila kita baca mengenai dunia rehlah Ibnu Battutah ini, kita boleh menyedari bahawa dunia Islam sebenarnya sudah terlalu amat luas pada abad ke-14 tersebut. Dan ini adalah kerana antara sebabnya setiap kali Ibnu Battutah tiba di bandar ataupun di wilayah, dia akan sebut nama pemerintahnya. Antaranya kalau kita lihat di sini di wilayah-wilayah Afrika Utara itu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang muncul, dan akhirnya disampai ke Mesir yang pada ketika itu di bawah pemerintahan kerajaan Mamluk. Jadi dan begitu jugalah di tempat-tempat yang lain dia akan sebut nama pemerintah, dan kita akan masa nak tahu siapa sebenarnya pemerintah ini dalam kerajaan mana, dan kita boleh kemudiannya merujuk kepada sumber-sumber yang lain. Jadi di sinilah kalau kita lihat dan begitu juga kalau kita lihat catatan rehlah ini dengan mereka akan menulis biasanya motif apa dia nak mengembara itu. Kalau dia nak mengembara itu untuk mendalami ilmu pengetahuan, di sinilah kalau Ibnu Battutah disampai kat bandar tu dia akan belajar. Dan apa yang masih saya ingatlah di sinilah apabila beliau sampai di Damsyik atau Dimashq, dia melihat kegiatan intelektual itu begitu giat dilaksanakan di kota tersebut. Dan yang paling menarik, dia kata ada ulama wanita yang mengajar, dan ini menunjukkan bahawa pada abad ke-14 Masihi wanita-wanita Muslim ataupun guru-guru wanita ini sudah terlibat dalam
kegiatan intelektual dan begitu terkenal. Mereka bukan sahaja dihadiri oleh pelajar-pelajar wanita tetapi juga oleh pelajar-pelajar lelaki. Dan dalam rihlah ini juga sebenarnya Ibn Battuta akan sebut, bukan peristiwa semasa, dan saya masih ingat lagi dia sampai di Baghdad, dia menyebut dia pergi menziarahi makam-makam khalifah, dan disebut makam-makam khalifah yang dikebumikan di Baghdad. Tapi tak ada pun nama Harun al-Rashid, tak ada makam Harun al-Rashid di Baghdad. Jadi saya masih ingat lagi masa saya bentang, dan Ustaz Ismail Halim arwah di SV saya masa tu terus ambil telefon tanya Al-Faldi Ustaz Anwar kita, betul ke Harun al-Rashid tidak dimakamkan di Baghdad. Jadi ini yang peristiwanya saya ingat. Jadi memang betul tak ada, Harun tak dimakamkan kat situ. Jadi boleh cubalah cari di mana Harun al-Rashid dimakamkan. Jadi berdasarkan itu kita rasa bila kita melihat rihlah Ibn Battuta ini, sebab tu saya rasa saya boleh kuasai pada masa itulah sejarah dunia Islam abad pertengahan. Everywhere benda tu ada dalam kepala sebab kita ikut Ibn Battuta mengembara. Dan dia catatan pengembaraan Ibn Battuta ini, dia ada sebut tentang kerajaan Samudra Pasai. Dan pada masa itu walaupun dalam tak banyak helai lah dia cerita tentang kerajaan ini, tapi dia sebut tentang Sultan Al-Malikus Zahir. Sultan Al-Malikus Zahir, dan dia menceritakan pengalaman dia menjadi tetamu diraja dan juga menceritakan pengalaman dan pemerhatian beliau sepanjang keberadaan beliau di sana. 2 kali dia singgah. Satu kali masa dia nak pergi ke China, dan satu kali lagi dia masa dia balik dari China. Jadi inilah satu-satunya sumber bertulis yang kita boleh capai untuk melihat perkembangan Islam pada zaman tersebut, pada abad ke-14. Tapi anehnya di sini kita lihat juga Ibn Battuta tak sebut pun tentang kerajaan Melaka. Jadi mungkin kita tertanya-tanya kenapa, sebab apa Ibn Battuta tidak pergi ke Melaka kalau Melaka sudah merupakan sebuah kerajaan yang besar. Jadi kemungkinan di sinilah Melaka masih lagi merupakan kerajaan kecil yang tidak terkenal pada kira-kira pertengahan abad ke-14 Masihi. Dan di sini juga dengan catatan rihlah Ibn Battuta ini kita boleh mengetahui peranan ulama-ulama Arab menjalankan kelas ataupun terlibat dengan kegiatan intelektual dalam kerajaan Samudra Pasai. Macam mana aktiviti tersebut berlaku di masjid, macam mana Sultan menghadiri juga majlis-majlis ilmu. Dan Ibn Battuta juga menceritakan masa dia balik daripada China tu, dia sempat menyaksikan perkahwinan diraja yang dilangsungkan, dan di situ kita boleh mengetahui ada istiadat perkahwinan Melayu yang berlaku pada abad ke-14 Masihi. Jadi itulah antaranya yang saya boleh kongsi di sini. Dan kalau kita lihat di sini, inilah dia wilayah yang pernah di mana Ibn Battuta merantau, merangkumi satu wilayah yang sangat luas, yang sangat jauh perjalanannya dan itu yang dikagumi termasuklah oleh pengkaji-pengkaji barat sebenarnya. Dan dia berlayar ini lebih jauh daripada Marco Polo, dan juga lebih jauh sebenarnya daripada Zheng He yang membuat 7 kali voyage, 7 kali pelayaran dari China, berlayar sehingga ke, kalau kita lihat di sini, sampai ke Afrika Timur, kalau kita lihat pengembara Cina tersebut. Jadi dia berjalan lagi jauh lah, dan catatan rihlahnya banyak yang merupakan satu-satunya catatan yang ada yang menunjukkan perkara tersebut. Antaranya seperti mana yang kita lihat tadi, catatan di Kepulauan Melayu, dan satu lagi ialah catatan di Mali, pengembaraan dia ke Mali, yang pada masa itu merupakan sebuah kerajaan yang besar, yang mana sebelum itu dunia Islam pernah digemparkan dengan
dengan kedatangan rombongan haji yang diketuai oleh Mansa Musa. Tapi masa Mansa Musa, Ibnu Battutah ke Mali, Mansa Musa sudah meninggal dunia dan Mali diperintah oleh Mansa Sulaiman. Jadi merupakan sebuah kerajaan yang besar, dan satu-satunya maklumat mengenai kerajaan ini pada masa tersebut kita boleh lihat dalam Rihlah Ibnu Battutah. Sebelum dan selepas itu barulah ada catatan daripada Leo Africanus, iaitu seorang pengembara Muslim yang mengembara ke wilayah ini, dan ada karyanya yang tersendiri sekitar abad ke-16 Masihi. Jadi itu yang kita tengok, maknanya catatan Rihlah ini adalah begitu menarik kalau kita lihat untuk melihat bagaimana peristiwa ataupun keadaan situasi umat Islam, khususnya kalau zaman Ibnu Battutah ini yang dialami, yang berlaku pada zaman tersebut. Dan dalam Rihlah ini sebenarnya Rihlah Ibnu Battutah yang menariknya ialah dia bukan bercerita tentang perjalanan dia saja, tapi pengalaman dia, situasi dalam negara tersebut dan sebagainya. Kalau kita boleh lihat maklumat tentang tumbuh-tumbuhan pun ada resepi pun ada, dan semua benda lah ada tentang makam sultan, makam para anbiya ada ditulis dekat mana, dan untuk menentukan benda itu betul ataupun tidak, kita masih lagi mempunyai sumber-sumber lain yang boleh kita jadikan rujukan. Menariknya dalam Rihlah Ibnu Battutah, apa yang terlekat dalam kepala saya, dia ceritakan tentang kelapa, pokok kelapa, dan daripadanya boleh dihasilkan manisan, dan dia ceritakan macam mana manisan itu boleh diambil daripada pokok kelapa, dan saya kemudiannya tersenyum sendiri kerana itulah yang dibuat oleh orang tua kita, dan ada di antara kita mungkin tak tahu macam mana manisan daripada kelapa itu boleh dibuat. Jadi dalam Rihlah Ibnu Battutah ada, dan kita boleh baca dan boleh lihat sama tak lepas ini pergi interview orang tua di kampung pula, betul tak apa yang ditulis oleh Ibnu Battutah. Dan begitu juga seperti adat istiadat, adat perayaan, adat perkahwinan, semua maknanya macam semua adalah macam satu ensiklopedia yang kita boleh tengok untuk melihat gambaran umat Islam pada zaman tersebut, dan lebih-lebih lagi bila diolah oleh Ibn Juzai dengan bahasa yang menarik, bahasa yang cantik, yang mana saya masa tu baca pun separuh faham, separuh tak faham, masa tu tahun 3, tapi selepas itu baca jugalah sikit-sikit untuk kajian-kajian yang dibuat, dan sebenarnya begitu banyak kajian yang telah dibuat tentang Rihlah Ibnu Battutah. Dan saya nak tunjuk satu di sini ialah dalam Rihlah Ibnu Battutah, sempena kita sedang berkurung, Dr. Firuz cakap kita tengah bersedih, tak boleh nak keluar, tak ada kerana COVID-19. Dan dalam Rihlah Ibnu Battutah ini ada satu, ini saya ambil petikan daripada seorang pengkaji barat yang menceritakan bahawa Ibnu Battutah juga terserempak dengan terrible disease was descending upon his world, yang dinamakan Black Death. Dia masa tu dia lalu kat bandar tu, dia ada nampak dia mengalami peristiwa tersebut, dan kita lihat di sini macam mana dalam Rihlah Ibnu Battutah itu dia memberi gambaran, tapi secara ringkas saja, dia tak singgah dengan lama lah di negeri yang dijangkiti oleh wabak tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah terjemahan daripada Gibbs mengenai gambaran macam mana rakyat di Dimashq atau Damsyik menghadapi wabak tersebut. Dan seterusnya kita boleh lihat di sini. Dan saya rasa itu sajalah perkongsiannya di sini. Cuma saya semua nak bagi tahu di sini, catatan Rihlah ini sebenarnya satu sumber sejarah yang kemudiannya satu sumber sejarah yang menarik untuk dibaca kerana dia berbentuk pengembaraan, dan kita lihat di sini, dan antara Rihlah yang begitu banyak dikaji ialah catatan Rihlah Ibnu Battutah. Ada game, ada apa semua dah sekarang ni, boleh kita tengok, dan boleh kita ada game untuk kids dan sebagainya, macam mana Ibnu Battutah
boleh mengembara daripada Tonjah dan kemudiannya menyusuri pesisir pantai Afrika Utara dan akhirnya sampai ke Kahirah, Mesir, yang ketika itu dikatakan di sini berada di bawah kegemilangan pemerintahan kerajaan Mamluk yang memerintah pada ketika itu. Dan begitulah sebenarnya kesimpulannya di sini, sebabnya dalam masa 20 minit nak ulas pengembaraan 29 tahun Ibn Battuta tu merupakan satu terlalu pendek lah kita nak lihat di sini. Walaupun banyak pengkritik yang mengatakan ada maklumat-maklumat yang tidak munasabah, tapi bagi saya lah sumber Rihlah Ibn Battuta merupakan macam jendela lah kepada sejarah abad pertengahan, itu abad ke-14 Masihi ataupun 8 Hijrah. Dan kalau kita lihat di sini, antara yang tak disebut yang masih lagi tu mengenai kerajaan Islam di Terengganu pun Ibn Battuta tak singgah. Dan kita lihat di sinilah sebab apa dan kenapa tu kita tak tahu. Hanya